Hah? Taklah sayang, abang saja nak try ni. Nampak boxer pun ada. Boxer. Nampak tu. Buatlah. Boleh. Kecut. Assalamualaikum. Assalamualaikum Hal semua. teruk berbenar ni. Dahsyat sangat ni. Sambil-sambil yang kita sajalah nak try. Ni bukan ni. Tak boleh. Kita jadikan dia macam ni. Sajalah kita live lagi. Dan sekarang kadang-kadang kita nak chill juga. Asyik nak bosan aja. Ni tak gertilah saya. Abang tak gertilah nak guna benda ni. Assalamualaikum. Korang. Dah terlive kan? Assalamualaikum. Oh, ya. Salam sejahtera. Selamat pagi. Saya nak apa? Saya pagi ni nak cerita apa ni? Tak, macam yelah terkesan lah sometimes kita kadang-kadang kan ada yang kadang kita live. So macam apa kita punya follower ni nak dengar kita yang betul-betul yang live hari-hari. Jadi kita sebenarnya macam kat TV pun kadang-kadang dia bukan semua siaran langsung. Sometimes ada kenapa kita buat real tu sayang, sebab kadang ada lagi orang tak tengok pun video sayang tu. kena ni Contoh, bagi macam explanation. yang kita buat love live dulu, tak semua orang tahu dalam 1.3 juta follower kita ni tak semua orang tengok. That's why kadang-kadang perlu diulang balik supaya mereka yang tertinggal dapat poin penting tu kan, sebenarnya. Tak, dia ada hari-hari follow kita. So, that's why kita kena jawab. ada soalan yang tanya, kadang-kadang dia tanya kita kan, ni video ni live. Video ni live ke? Video ni tanya. recording. So, Nampak tak? kita cakap macam ni. Tujuan utama kita adalah nak mendapatkan ilmu. Jadi, sama ada dia live ke, dia recording ke, itu tidak menjadi masalah sebenarnya. Bagi orang yang nak dapatkan ilmu sayang, tak ada masalah. Kan tapi kalau ada orang yang dia sentiasa nak ingat balik, recall balik. Sebab apa kesan dia kepada you all? Katalah contohlah ini adalah recording Apa kesan dia? Apa keburukan benda yang recording? Betul. Sometimes TV, most of the TV, radio pun kadang-kadang mereka kena record Siapa awal. pernah tengok movie yang sama? Saya 2 kali pergi pawagam dulu waktu you. Tapi ada siapa jadi macam saya kadang-kadang dia dah tengok movie tu, dia tak ingat pun sebenarnya ending dia lah dia kena stay. Tengok dia, apa yang ni? Sebab kita dah tengok terlalu banyak movie. Sampaikan kita macam ni ending dia apa, kadang-kadang kita ingat ending cerita A, padahal ending yang kita teringat tu sebenarnya tu cerita C. Kita pun nak okay. So saya sambil cakap abang eja sikit dia punya angle okay tak korang? Okay tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua, salam sejahtera. Pagi ni kita macam nak santai-santai je. Dia ada tajuk sayang, tak ada tajuk kan sayang? Mana kopi saya? Kopi sekejap lagi sayang. Abi macam Saya minta ambil tolong minta tolong talian hayat untuk sediakan. Sebenarnya macam ni, pagi ni sesi kita kuat lentang. Sayang. Salah. Kat belakang. Kuat lentang gaya bebas maksudnya kita nak anda tanya soalan. Dan insyaAllah saya dan juga Puan Izzah akan cuba jawab soalan lah. Cubalah insyaAllah. Yang maybe berkaitan dengan personal development ke, tentang business ke, tentang marketing ke, tentang ada kadang-kadang yang nak tanya pasal team leadership dia ke, apa semua, tak mau guna leadership. Tak alah guna. Kita membantu mereka adalah untuk kenapa aku salah 2 kali pagi ni? Marketing and sales sebenarnya. Bi bangun dulu lah buat kopi marketing sales saya teruskan. Bahayanya terlajak terlajak perahu boleh reverse. Terlajak Formula 1 pun boleh reverse. Korang kena ingat tau. Terlajak kata ni macam langit dengan bumi tau. Terlajak kata boleh juga undur lah kadang-kadang Tapi be very authentic kan sayang. Yes, betul lah tu. Saya memahami kan itulah benda awal tu. saya kan. Selamat anniversary sayang. Buat lepas. Thank you Okay, so jadi kalau lah you all ni ada soalan, kita jawab santai-santai je lah pagi ni. Tak nak lah skema-skema apa tu. Sifu apa masuk reach? Masuk sayang, reach. Sifu sayang. Dahsyat soalan ni. Soalan reach. Kalau you tengok kat Facebook tu, dia tulis batu reach. Maksudnya, katalah kita buat satu posting, dia akan tulis tau 1,000 reach, 2,000 reach. Maksudnya benda yang kita post tu, dah berapa Facebook nampak benda tu, dia lalu. Dia lalu, tapi tak semestinya orang tu berapa tekan. orang dah nampak. Tak semestinya orang tu baca. Dia cuma macam dia lalu. Kalau dia baca, dia akan keluar klik kat situ. Maksudnya dia klik, dia nak tengok. Tapi kalau dia sekadar reach sahaja, itu bermaksud dia hanya sampai lalu kat Facebook orang tu, sama ada orang tu nak respon ke tak. Macam tu lah. Okay. So, kalau anda nak tanya soalan, saya mencadangkan tanya soalan yang pendek, padat tapi mudah difahami. Janganlah tanya macam terlampau general. Contoh, Sifu, Tuan, Najib dan Puan Izzah, terangkan maksud cinta. Meninggal nak jawab. Kan? Dia cinta pada Tuhan, cinta pada manusia. Saya pun tak tahu. Apa lagi you tanya? Apa maksud daun ni? Daun rumput ni. Apa maksud daun rumput? Warna hijau. Lagi payah nak menjawabnya tu. Okay, so kalau ada soalan, maybe you all boleh tanya tanya kat situ. Dan insyaAllah saya boleh jawab. Kalau Facebook ad pun Puan Izzah boleh jawab, jangan risau.
Konten, posting, Saya kan copywriting. memang memandu-mandu bagi kat saya. Boleh. Siapa kata tak boleh? Malam-malam Tuan Najib terlompat je. Tak ada hal. Cepat-cepat sebab dia. Terima kasih kepada yang dah like, komen dan share. Terima you. kasih kepada anda yang support kita. Pagi ni kita nak santai je. Nak santai. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas anda punya pujian ke, doa ke. Ya Allah, kembalikan ya Allah doa-doa yang baik ini kepada mereka 10 kali ganda lebih baik insya-Allah. Saya ambil dulu. Letak dulu kat situ, okey? Kita nak dia 10 kali ganda kebaikan itu balik juga kepada anda insya-Allah. Okey? Macam mana boleh berjambang? Soalan tu saya tak boleh jawab. Tanya rumah saya. Saya pun tak sangka saya boleh ada jambang sekarang. Saya pun tak tahu. Sebenarnya asalnya sayang, hari tu kita buat ibadah korban. Lepas tu kan masuk berapa bulan, masuk 10-11 hari. Masa masuk pada ada hari yang orang yang berkorban ni tidak digalakkan untuk mencukur, mencabut bulu-bulu ni. So kita kenalah simpan sampailah binatang sembilan kita tu dikorban. Saya ingatkan hari pertama dia dah boleh korban. Hari ketiga raya haji baru binatang yang kita hantar, kita dah hantar kat Yaman, kat sini ada juga. Ada beberapa. Tapi semuanya hari ketiga. Jadi saya tunggulah. Lepas tu rumah saya kata, dah lah bang, abang tak cukur. Saya kata, abang memang dari mana ni kan? Masuk mulut je lagi kan? Kan makan ke apa kan? Cekodok ke apa? Tertinggal kat misai ni. Dan saya tak pernah tuan-tuan. Saya tak pernah. Saya tiap-tiap hari akan shave. Tiap-tiap hari. Tak pernah abang, miss. Abang pernah tak suruh abang belum misai sebelum ni? Dia tak ingat lah. Tak pernah. Tak pernah. Dulu kalau ada macam, abang pelik lah. Kenapa abang belum misai bang? Saya cukur terus. Saya pun tak ingat. Tapi tiba-tiba sekarang dia kata dia saya ingat saya pernah suruh suami saya botak. Janggut. Saya kalau bisa saya botak okey sayang? Okey, boleh. Wah! Boleh. Saya lari dulu lah. Saya nak terkejut ni, dia kata boleh. Taklah, tapi abang kan gunting rambut abang pendek ni. Nampak tu. Tak ada alam pendek terus. Pendek je lah. Saya malas. Saya sebenarnya macam ni tau. Sayang. Abang saya tak suka rambut panjang sebab leceh nanti nak dirapikan lah. Nak apa, ya Allah. Panjang sikit. Pendek. Tapi saya tak nak. Saya suka pendek je. Pendek. Abang sapu wax, sikat sikit dah. Boleh buat live. Tapi yang rimas saya tengok bila lelaki rambut pendek macam suami saya ni. Semua kena gunting rambut. Alhamdulillah jadi perempuan kita perempuan kalau sebelum PKP saya 2 minggu sekali, tapi dah PKP ni sebulan bergantunglah. Kalau ada kawan yang nak tolong gunting kan. Ayuh, kan ramai kan kata nak tolong Kan? gunting. Sekarang ni kan tak boleh. Korang sihat tak semua? Semua sihat tak? Terima kasih tonton kami berdua walaupun tak ada tajuk. Tajuk kita sebenarnya nak beri anda peluang untuk bertanya soalan, okey? Tanyalah apa pun tak kisah. Berapa bajet ke sini untuk buat ad? Bajet nak buat ad saya. You ada duit ke, you tak ada duit, saya suka sarankan starting dengan RM15 je. Sehari sayang. Sehari. Sebab kita jangan banyak-banyak dulu, kita kena test. Even walaupun you kaya raya ke, macam mana kaya sangat, tak just 15. Or even you tak ada bajet sangat pun, cuba try bajet 15 untuk kita nak tengok berapa bagus kita buat. Sebab ramai yang kadang-kadang ingat bila buat ads ni benda yang kena dia pandai technical. It's not dia bukan pasal technical. Nak reveal satu rahsia tak? Dia pasal apa ayat pakai, gambar apa kita guna. Sebelum ni kami di Momentum yang buat ads dalam 3-4 orang je saya ingat. Tapi sekarang bila Tuan Najib dia ada suggestion, bagi suggest kepada manager supaya adakan dalam 11 orang team. Daripada kalangan team yang sedia ada je. Yang ada tugas hakiki masing-masing buat ads. Dan best gila hasil dia. Saya pun seronok sangat. Semua orang boleh buat ads. Saya sendiri yang guide dia. Sebab benda yang paling penting, dia kena pasti siapa sasaran yang dia nak targetkan tu. Buat kajian sikit lah. Lepas tu apa gambar ke nak guna, video apa yang bagus. Yang paling penting copywriting dia lah sebenarnya. Ramai orang ingatkan, orang suka. Ramai sangat yang buat FBS ni, dia ingatkan yang penting adalah technical, nak tekan butang mana, nak gentil link yang mana. Kami sihat. Padahal sebenarnya isu dia adalah kepada copywriting tu. Copywriting tu bila bagus, insya-Allah apa yang kita buat kempen dan FBS tu dia akan jadi bagus insya-Allah. Dengan setting sikit je. Okey. Nak tanya soalan pada Puan Izzah pula. Asyik saya je. Kata sihat tak? Alhamdulillah. Kami sihat walafiat. Sayang dia cakap macam mana apa aura positif. Sayang saya terjak abang solat kejap Okey. Aura positif. Sayang bukan sayang ke lagi positif sayang. Sayang lah aura positif. Sayang 1 poin je, 1 poin apa? Solat. Okey, 1 poin solat. Okey. Aura positif Aura. Yang saya tahu, kalau salah betulkan kita share sama-sama ilmu. Yang saya tahu kena selalu bersihkan hati. Itulah yang saya tahu. Saya tahu dan saya amalkan. Macam mana saya amalkan? Sebab kita tak boleh nak check hati kita bersih ke kotor dengan clear.
kita hanya dapat rasa je hati kita okey ke tak kan. Tapi selalu doa. Jangan pernah tinggal doa supaya Allah bersihkan hati kita. Sebab yang jadikan hati kita bersih, yang jadikan akhlak kita bagus, yang jadikan kita suka pada kebaikan tu semua Allah Ta'ala. Allah memilih siapa saja dari kalangan hamba-Nya yang dia nak masukkan ke dalam syurga, yang dia nak selamatkan daripada api neraka, yang dia nak yang Allah nak beri kejayaan di dunia akhirat. Allah pilih siapa saja. Itu hak Allah Ta'ala. Tapi antara salah satu usaha kita ialah berdoa. So kita selalu doakan diri kita. Dan kalau nak kita makbul doa, kan, termasuk doa nak aura positif tu, saya selalu doa, ya Allah datangkan orang-orang yang baik-baik kepada saya dan keluarga. Dan saya selalu ajar tim saya, masa nak buat closing is kita call, tanya apa dapatan kelas dan nak tak join next class. So kita itu closing. So saya suruh tim saya, mostly tim saya yang beragama Islam, orang Islam. So saya suruh doa. Tim doa hari ini baca Al-Fatihah pada orang yang kita nak call, orang yang kita nak WhatsApp. Then doakan Allah hantar customer yang baik-baik. Customer yang baik-baik pada kita, yang mudah. Ya Allah redha. Macam itulah. So kalau kita aura positif, tapi kita pergi atau dekat orang yang kita dekat kat kita, korang setuju tak? Akan ganggu kita punya aura juga. Akan ganggu kita punya hati juga. Saya lah antaranya. Saya sangat saya ada satu ketakutan bila berhadapan dengan orang ramai. Tu saya. Kalau macam Tuan Najib, dia ada satu keberanian. Dia berani. Dan mungkin kelebihannya, Tuan Najib pernah sebut, siapa pernah tengok share live dulu-dulu, Tuan Najib cakap antara kelebihan dia, dia mampu abaikan apa yang orang kata tentang dia, apa yang orang rasa tentang dia, apa yang aura orang hantar kat dia. Dia mampu abaikan. Dia ada kekuatan tu. Saya pula sebaliknya. Saya tak ada kekuatan tu sangat. Jadi saya selalu bergantung dan menyorok. Bahasa menyorok lah. Menyorok di belakang suami saya lah. Sebab saya lemah kat situ. Saya mudah rasa aura orang. Kalau aura orang tu sombong ke, aura orang tu negatif ke, ataupun dia ada hati yang tak berapa nak bagus ke, especially pada kita, pada orang-orang yang kita sayang, saya cepat rasa. Dan ia akan memang sedikit akan ganggu emosi saya lah. So benda tu saya sedang belajar lagi. Kalau korang nak share macam mana nak ajar saya benda tu pun tak apa. Nanti saya baca-baca, saya ambil. Saya ambil sebagai pelajaran untuk saya. Sebab setiap orang ada dia punya kelemahan kelebihan kan. Samalah. Saya pun ada banyak-banyak. Korang ada soalan lain lagi tak yang saya mudah nak jawab? Suami saya tak ada ni. Suami saya solat sekejap. Saya cakap, dia selalu cakap saya, jangan pegang-pegang abang nanti abang belum duha. Lepas tu saya cakap, cara nak ni, saya mana perasan kadang-kadang. Saya gurau-gurau kan kita mesti nak terpegang. So that's why dia keluar kejap lah. Solat sekejap apa semua senang. Waalaikumsalam. Hari ini siapa? Faizal, Razali. Thank you Ana, Syafiqah. Siapa lagi pagi ni? Dah siap dah pun. Senang je. Thank you sayang. Sayang, Bi bagi tip doa je sayang. Doa hati bersih, dapat aura positif, dan doa orang yang datang kat kita pun aura let's positif. have a cup of coffee. Bismillah. Kopi apa ni sayang? Kopi apa ni soalan nak tanya? Okey. Dengan susu. Tak, pagi ni kita santai lah kan, kita boleh menjawab soalan-soalan. Tadi saya nak jawab soalan apa tadi sayang? Abang dengar tadi macam sebut nama abang Najib, Tuan Najib tu. Abi cakap abang, tak kisah orang nak cakap apa kat abang. Abang ada satu berani dia dan macam yakin ni, diri. Bi macam bukan sayang, dulu dulu asalnya tak. Asalnya tak, dulu. Kita ni tuan-tuan, bila sebut ke tentang apa orang kata what other people say, sebab dia tiba macam contoh kalau kita tak tiap hari macam, kalau kita tak pernah berlari, and then kita memilih untuk berlari tau. Lepas tu kaki kita ni akan mula macam cramp, otot kita macam bengkak-bengkak. Betul, kali pertama berlari. Kali pertama kita berlari. Lepas tu kita lari lagi pun sama, dia akan macam sakit. Tapi bila dah tiap-tiap hari dah jadi rutin, lama-lama benda tu dah tak sakit dah. Padahal makin lama mungkin kita berlari makin jauh. Betul lah. Sama juga masa mula-mula bisnes, teruk je dulu kena kecam. Sebab itulah perangai bangsa kita kan. Kita tak boleh nak nafikan benda yang bangsa kita terlalu mudah sangat nak orang lain jatuh, mudah sangat nak mengata orang, mudah sangat nak orang susah, tak selesa tengok orang senang. Jadi dah banyak kali tau dikata, dikecam, dia apa macam-macam. Dulu mula-mula sedih gila babe.
sedih, down. Kita macam kadang-kadang rasa, kenapa dia buat apa macam ni? Aku tak buat apa-apa pun kat dia. Apa hal? Kadang-kadang orang yang mengecam saya down kita, juga dulu. orang yang mengecam kita, yang peliknya adalah kita pun tak kenal dia siapa. Dan tiba-tiba dia kecam kita. Sometimes kadang-kadang yang lagi kelakar apa sayang, dia tak kenal pun siapa kita. Kita tanya kenapa kau kecam dia? Aku tengok semua orang kecam dia, aku ikutlah. Kan, lagilah korang Dengan ni. dia tak tahu dengan tu yang orang kata, apa orang kata dosa kering. Jadi along the way tu, bila dah biasa berlaku macam tu, lama-lama kita macam dah Alah bisa pegal biasa sayang. dah lali dah. Orang tua punya pepatah sangat bagus tau. Lama-lama kita dah lali benda tu. Jadi kita macam dah tak kisah. Lantak kau lah nak mengata. Aku buat pun kau mengata. Aku tak buat pun kau mengata aku. Lama-lama saya kata lantak lah. Kita yang penting ada orang perlukan kita. Ada orang yang perlukan kita punya Kita advice. pay attention pada orang yang perlukan kita sajalah. Tu ada yang tanya soalan. Bagus tu. Bagaimana nak keluar dari orang-orang negatif? Allah, soalan tu saya boleh jawab. Okey. Dia macam ni. Segala benda yang kita buat dalam hidup kita bermula dengan diri kita. Okey? Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, itu yang kita akan menarik. Itu yang kita akan tarik. Betul. Kalau kita sendiri banyak masukkan benda yang kita sendiri pun fikir tak elok, fikir macam susahlah meniaga ni, kenapa Allah tak makbulkan doa aku? Betul. Kenapa aku macam ni, doa aku susah? Why? Kenapa Allah tak sayang aku? Start bila kepala otak kita macam tu, dia akan menarik spesies like contoh spesies yang sama macam kita. Kita akan jumpa orang yang, kau ada masalah macam aku tau. Allah ada lah. Sebab orang yang ada benda masalah yang sama, frekuensi ataupun gelombang yang sama, dia boleh duduk sama. Dia boleh duduk sama. That's why salah satu benda yang kita belajar kan over the years ni adalah bila kita nak berjaya, kena betulkan salah satu adalah kita punya logistik kita. Or circle yang kita duduk. Logistik tu tempat. Logistik tu maksudnya kawasan. Or kita panggil dia kawasan kerja, kawasan rumah, dia kiranya macam ni. Salah satu tempat yang dulu kita pun tak tahu kat mana nak cari orang yang positif. Aku pergi mana-mana semua orang cerita benda yang susah. Rupanya kita yang negatif meninggal, bisnes susah, bankrupt. Jadi rupanya ada lubuk. Orang yang positif ni ada lubuk dia dan kita kena bercampur dengan dia supaya dia cuci kepala otak dan hati kita ni. So rupanya mereka ni berada di mana? Mereka ni banyak berada di majlis-majlis ilmu. Di kelas-kelas, convention, seminar, meeting, luar negara pun sama kan? Pertemuan. Jadi mereka ni ada kat sana. Jadi bila saya start untuk pergi belajar, masuk kelas, bergaul dengan orang-orang ni dan dulu yang kita ingatkan orang berjaya ni sombong. Selalu kan kita tengok drama swasta, Mengah Holding. Kan, Mengah Holding. Jadi kita macam, orang kaya je mesti bapa, kan, ayah. Kan, Datuk Seri, di manakah kontrak kita berada? Contoh macam tu lah kita tengok. Lepas tu, mesti main perempuan lah, apa benda lah. Drama banyak merosakkan kepala otak kita. Then, bila pergi ke majlis ni, ke majlis ilmu yang kita pergi jumpa orang berjaya lah, dia orang ni kalau tanya satu soalan, dia mungkin jawab 7. Dia nak bantu. Dia betul-betul macam nak bantu. Kita, lah orang yang berjaya ni sebenarnya mereka ni suka nak share. Sebab, kenapa dia suka nak share tau? Sebab dia tak nak orang lain lalu susah yang dia lalu. Begitu mulianya orang yang berjaya ni, mulianya mereka ni, mereka tak nak orang lain lalu saat kesusahan. Macam saya susah payah, nak bina Facebook, nak tarik follower, saya tak nak you lalu benda tu. If kalau you lalu pun, at least kami boleh memberikan anda macam solution lah. Bolehlah you solve cepat, tak payahlah lama sangat sanggup kat situ. Jadi, ubah persekitaran kita. Duduk dengan orang yang berjaya, maka kat situ, kita akan start untuk positifkan diri. Dan orang yang negatif, dia tak akan suka dengan kita dah. So, dia datang ke Jim, lama tak jumpa nyembang. Bila kita start mula cara cakap kita dah lain. Kau dah berubah lah sekarang. Tak boleh kawan lah, aku belah. Dia dah mula macam tu. Orang ni dia tak suka. Dia tetap nak mencari orang gelombang yang sama. Jim, kau macam mana bisnes? Alhamdulillah, ada peningkatan. Tak boleh bual dengan dia. Aku baru nak borak pasal bisnes drop. Dia boleh pula cerita pasal bisnes menaik. Alamak, tak boleh kawan. Kan? Itu yang salah satu benda lah. Ubah dengan siapa yang kita berpengaruh. Dengan siapa kita berkawan sekarang, menentukan siapa kita 5 tahun daripada sekarang. Saya biar anda kawan dengan saya yang lama, 2000. Alhamdulillah. Apa link dia sayang? Ini adalah sahabat baik saya. Okay, yay. Kan yang walaupun sentiasa. yang banyak mengenakan suami saya. Yang boleh tahu saya down ke apa ke, rumah saya je. You all tak boleh. Takkan saya nak tiba-tiba kat FB Live. Orang tanya, Tuan Najib macam nak semangat? Saya pun tengah down lah. Saya pun tak tahu lah.
macam mana. Jadi ada cara lah. Bila kita dah biasa sayang, dia akan macam cepat-cepat kita cari sumber tenaga untuk nak recharge balik. Macam kita tahu lah, macam handphone kita. iPhone pun kadang-kadang bateri pernah drain tau. Dia tiba-tiba kosong. Kita dah charge penuh, tiba-tiba terus potong. Saya pun ada. iPhone saya baru beberapa hari lepas ni hang. Saya tahu tak kenapa dia hang. Sebab dah nak keluar iPhone 13. Faham lah. Biar baru nak cakap tu. Biar memang kau ajar. Biar apa je. Biar tak tahu Memang kurang ajar Apple lagi. Macam dah baca betul lah. Asal nak keluar baru je, dia hangkan handphone lama. Tak baik tu iPhone. Dia macam dah kira tau waktu. Kira macam ni. Kalau iPhone pun boleh dia punya bateri drop. Dan macam bila drop apa yang kita buat? Charge. Okay. Antaranya kan yang kita macam selalu kita buat. pun sama. Kalau Sayang. kita pun down, kita charge. Macam mana sayang charge selalu? Perasan tak kita orang pun ada mandi garam sayang. Itu antaranya lah yang kita amalkan juga. Macam fizikal. antara sunnah yang kita amalkan tu lah. Antara yang Allah Ta'ala pelihara kita, yang guru kita satu pesan kan, Datuk Ira sebut. Banyakkan kita berselawat. 1000 kali. Terpulang lah. Yang penting selawat. Mana-mana duduk Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun paling pendek sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kan kita bersalawat dengan harapan Allah Taala pelihara kita, asbab kita memuji ataupun berselawat kepada kekasihnya. Seawal Nabi Adam dicipta. Perkataan pertama yang Nabi Adam nampak adalah perkataan Allah Muhammad. Masa tu dah nampak dah. Belum Allah Taala dah tunjukkanlah satu hari nanti akan lahirnya Rasulullah akhir zaman, iaitu Muhammad. Jadi betapa sampai mulianya Nabi Adam meminta nak tengok cahaya Nabi Muhammad menjadi sumber kecintaan. Jadi kalau kita berselawat tu salah satu sumber nak recharge lah sayang. Betul lah. Pagi-pagi macam ni kan saya pesan, kejap lagi ambil wuduk pergi buat duha. Tak boleh banyak, kita buat 2 rakaat lah. Kita bukannya nak buat benda tu banyak, tapi tak konsisten. Saya ni pegang pada konsisten, tanya Omar saya lah. Ya. Saya konsisten Itu walaupun saya. tak banyak. Walaupun tak Saya banyak. jangan tanya dulu Konsisten lah. Saya cerita lah. Ada nak tanya lagi soalan? Sambil-sambil minum kopi. Saya jarang minum kopi Saya cakap dengan dia orang, abang minum apa pagi-pagi? Siapa nak tahu minuman kegemaran saya pagi? Air kurma. Air kosong tau sayang. Air kurma ada kadang-kadang. Salah bagi Nabi betul. Ya, air kurma. Paling tidak pun air kurma ajwa saya. Itu saya, air kurma. Saya blender. Kopi-kopi tin ni saya minum sampai hari air ni. paling sedap. Saya meraihkan rumah saya minum. Thank you sayang. Air paling saya memanggil air ini adalah air 7 bintang hotel. Hotel 7 bintang. Apa tahu air dia? Ambil kurma apa-apa kurma. Kat rumah ada apa kurma pun, Mariami ke Ajwah ke apa, rutop ke, rendam dalam air panas. Rendam dalam air suam ke air panas, biarkan beberapa minit, nanti dia akan naik dia punya gula tau. Gula kurma tu. So minumlah, itu sedap sangat. Ataupun you all boleh dah rendam tu pergi blender. Blender air kurma, letak air batu sikit. Masya Allah, subhanallah. Saya dah tak perlukan air lain dah daripada air kurma tu. Try buat nanti. Tadi ada soalan tadi, kita lupa soalan apa kita tadi. Diorang tanya dah nak naik atas tu tadi. ada junior kita, Zaki Abdullah tu junior abang tu. Wah, abang ingat. Ingat kat Zaki ni, Zaki Abdullah ni orang Pontian. Orang Benut sayang. Okey. Dia ni adalah junior abang. Ni kita ingat throwback ni dah lah junior Nasib kita. kau lah Zaki. Junior kita komen, kita kenalah jawab balik. Dia budak ni budak baik. Budak baik ni, dia Alhamdulillah. duduk parit apa, saya pun dah lupa nama parit dia, lama pula. Zaki aku tak jawab balik parit Benut apa? ni. Kan? Parit ada apa? parit apa tu. So, dia ni budak ni, dia abang form 3, dia form 2. Abang form 2, dia form 1. Tolak 1. Okay. So, tak kali kau balik daripada kampung, kita kan ada balik sebulan sekali. Dia akan macam, mak dia akan bungkuskan makanan apa semua dalam mangkuk tingkap ke, dan surat khabar benda. Dah tahu dah apa Dan abang dia buat akan tunggu saya. Tak, dia tunggu. Saya adalah senior yang dia akan tunggu untuk diajak makan sama-sama. Sebab itulah saya ingat orang baik, kita kenalah ingat jasa dia. Dia bagi kita makan weh. Jadi kalau contoh dia takkan open untuk semua orang. Asrama ni kau ingat apa? Kau open je berkerumun macam lagi budak lelaki. Macam datang memang habis. Mungkin dapat setengah suap je. Tapi dia akan aku ni apa tadi mak saya ada ni. Nanti jangan lupa tau datang kita makan. Dia akan bagi saya kan. So kita duduk kat mana asrama kan, duduk kepung mana tempat, pak makan. 2-3 orang je macam tu. Tu yang sikit. Parit Seraya Benut, dia dah jadi cikgu dah sekarang. Oh, alhamdulillah. Dah mengajar, sangat mengajar jadi cikgu tu pun cikgu salah Zaki. satu pekerjaan yang mulia. Masya-Allah, cikgu panggil cikgu lah. Saya cikgu juga, cuma saya ajar marketing. Saya tapi, bekas cikgu. Kan? Betul tak Zaki kan? Saya ucap terima kasih lah sebab dia salam kat mak Zaki, ingatkan cikgu, kita cikgu. kan. Orang Benut, kita sama-sama orang Benut, Pontian, Johor. Okay. So itu pengalaman. Kadang-kadang saya dulu, kadang-kadang kita bawa makan tak banyak. Kan kita tak ada bajet. Kat asrama dulu, makan kadang masa abang form 1, kadang kalau kita open, habis berkerumun. Makan dah loka.
Tahu, saya pernah cerita. Saya Ambillah pernah baju bau. masuk dalam loker, nasi loker kita loker kayu besar sikit. Masuk dalam tu, tutup, tarik, kunci dalam, makan. Sayang, adakah saya tidak berkongsi dengan sesiapa? Ada yang kita percaya Ada, kita panggil. Tapi kalau benda tu memang secoet. Kita tak ada Yalah. bajet. Kan? Tak ada orang duit susah. kat asrama. Tahu tak dulu Kena kalau buat alasan. kalau abang lapar abang makan apa sayang? Biskut. Keropok durian. Tak pernah. Oh, yang Keropok bulat-bulat durian, tu. kan keropok durian, siapa perasan keropok durian kan dia penuh. Yang bulat-bulat tu. Dia penuh bulat, lepas tu 20 sen dia penuh. Ha. Kalau keropok lain penuh angin. Betul. So dulu sayang, kalau abang lapar, itulah keropok durian abang beli sebab dia banyak. Fokus Masya kita adalah bagaimana nak survive dan Lagi tak kenyang. Ada kan? Dan kenyang di asrama masa Tadi saya tu. bila ada perasan, ada minta tips cara nak doa hati bersih. Just doa saja apa-apa ayat yang kita terfikir. Tapi kita amalkanlah doa tu. Macam saya doa daripada saya remaja dulu, saya selalu doa. Doa tu tak saya tambahlah dari semasa ke semasa. Ya Allah ya Tuhanku, bersihkanlah hatiku, bersihkan hati suamiku, anak-anakku, orang tuaku daripada hasad, daripada riak, takabur, ujub, hasad dengki, iri hati, buruk sangka. Dan saya tambah lagi dengan penyakit sukakan pujian dan penyakit cintakan dunia, sebab dua-dua ni penyakit. Betul. Nanti kalau kita orang tak puji kita marah, orang tak like, tak love kita marah. Tu penyakit. Ada je pada diri kami pun yang kami nak kena doa hari-hari non-stop. Lepas tu antara doa yang baik ialah, contohnya saya ada ibu mertua, okey? Suami saya ada ibu bapa mertua. So saya selalu amalkan bukan saja pada ibu bapa dan ibu mertua, tapi adik-beradik, ipaduai, bira semua tu. Ya Allah, bersihkanlah hatiku kepada suamiku, kepada keluarganya, kepada ibunya, kepada adik-beradiknya, dan bersihkanlah hati mereka kepadaku. Selalu ulang doa tu. Sebab apa-apa saja doa kita doa kat Allah, insya-Allah makbul. Dengan syarat kita doa tu memang doa-doa yang baik lah kan sayang. Betul. Jangan doa jahanamkan orang ataupun ya Allah dia dah sakitkan hati aku, ya Allah engkau berilah dia balasan setimpal, janganlah. Jangan macam itu. Sebab saya suka ulang macam ni. Kita manusia. Ada lemah, ada kurang. Betul. So kita Al-Quran dah cakap, musuh kita yang paling utama adalah syaitan. Sini kat Abi. Musuh Duduk kita tengah-tengah yang Abi paling ni. utama adalah tengah-tengah Abi syaitan. Jadi, buat apa kita nak marah Ada sesama kelas tak manusia? Kita yang kita kena marah ialah kepada Oh, ada syaitan. kelas Buat apa kita nak menjatuhkan tengah-tengah. sesama manusia? Kat belakang Abi. Kan? Buat apa kita nak jatuhkan kawan Ada kelas kita, jiran kita yang miaga sama? Tapi yang kita nak jatuhkan ialah syaitan dalam diri kita tu. Duduk kat tengah-tengah. Korang? So kalau kita fikir macam tu, insya-Allah saya rasa banyak-banyak kita semua akan rasa sentiasa bersih hatilah sesama kita manusia. Betul. Tu je lah, simple macam tu doanya. Tapi ramai pula yang dah share kat situ pasal keropok durian. Jangan beli. Keropok durian tu murah. 20 sen. Tapi sekarang penuh lagi tak? Sekarang tak tahulah berapa sen. Tapi memang murah lah kan. Dulu kita makan, kalau macam tak ada duit Murah, tu lah. murah. Keropok durian. Apa lagi? Ni Apollo. Apollo cake. Sedap ah. Apollo cake. Apollo cake yang panjang tu. Sebab Saya suka Apollo biskut Apollo. tak ada duit dulu. Jadi itu dah yang kita boleh. Lepas tu kadang-kadang kan kadang warden ada jual burger ke apa, tu pun belum tentu mampu nak beli sebab RM1 lebih, babe. Lepas tu dulu ada, kalau kat sekolah agama ada roti kurasan, roti Baghdad, macam-macam lah. Banyaknya makanan Kan? saya masa kecil. Tapi itu pun tak mampu nak beli hari-hari. Saya yang mampu ada beli mi durian sop bodoh je. je. Tu pun saya favourite gila-gila mi sop bodoh. Okay. So, ada lagi soalan nak tanya? Korang. Bagus kan conversation pagi ni. Kalau you all tanya soalan, sambil-sambil kita menjawab. Jadi kita tak ada spesifik tajuk pagi. Yang penting kita bersarapan minda pagi ni. Kan selalu masak-masak. Nanti nak ajak tim masak lah, korang nak tengok ada tak? kelas hari ni, Tim cuti. kita orang masak. Kenapa awak dah bangun? Pergilah tidur. Abang awak Saya dah doa semua. Assalamualaikum Farida. Minggu tak pergi Waalaikumsalam. cuk. Always think positive, betul. Nanti mandi tau. Think positive. Oh, cakap. Okay, saya nak share sikit lah. Saya ada baca Berapa buku dia ni. Wah, Just sikit je. gantuk mandi. Ayat ni menakutkan saya jugalah. Pergilah tidur. Menakutkan kita semua lah sepatutnya. Pergi tidur. Tapi kan tiba-tiba dia hilang. Okey. Macam-macam Ini biskut buku- jagung, Apollo lah apa segala bagai. Saya rasa ramai dah beli buku ni sebab saya beli kat Shopee. Saya tengok yang beli dia ratus ribu juga. Ayyuhal walad. Saya baru nak baca buku ni, tapi saya share lah beberapa ayat pendek kat depan sekali. Ini namanya Ajwa, bukan Husna. Dan barang Ajwa siapa- Sophia. Dan barang siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun, sedangkan kebaikannya masih belum dapat cakap melebihi kejahatannya, maka layaklah ia mempersiapkan Cakap, dirinya Sophia. untuk memasuki api neraka. nangis.
So memang kita kena lebih baik dari hari semalam. Tadi kita dengar Datuk Fazila Kamsah punya live kan pagi-pagi. Datuk Fazila Kamsah memang cakap dia jangan bandingkan kita dengan manusia lain. Ia seolah-olah menghina Tuhan. Sebab manusia tu kejadian Tuhan, kita juga kejadian Tuhan. Tetapi bandingkan diri kita dengan kita yang semalam. Kita kena, dan salah satu cara Tok Abah Syed ialah memang saya pun insya-Allah selalu amalkan solat taubat sebelum tidur. Solat taubat dan witir saya. Ya. Jangan tidur tanpa diselaputi solat witir, pesan Tok Abah. Datuk Dr. Fadilah Kamsah pesan. Bahasa manja panggil Tok Abah. So Tok Abah cakap janganlah sampai kita ni tidur dalam keadaan kita tak diselaputi oleh witir. Tutup mulut saya. Solatlah witir dia kata mula dari 2 rakaat, lepas tu tutup dia lagi 1 dengan 1 rakaat. Dan jangan ingat witir ni masa bulan Ramadan je. Sebenarnya tiap-tiap hari pun adalah bagus untuk kita nak buat witir. Lepas tu nanti kan bangun awal pukul 5 ke 5.30 dah kita boleh tahajud. Solat sunat taubat, solat sunat hajat ke, istikharah ke, sebab kita ni yang berniaga ni hari-hari kena buat keputusan nak buat apa, nak belajar kat mana, nak buat promosi apa. Jadi kalau adanya istikharah, dia memudahkan kita buat keputusan dipandu oleh navigator paling dahsyat dalam alam semesta, Allah SWT. Oh, macam mana? Lagi senang lah benda tu. Itu kan? Tanya macam mana PDPR. PDPR macam mana? Tak adanya. Kadang-kadang mak bapaknya yang belajar PDPR. Ke laut. Tapi itulah saya ajar nak kita, sayang, kita ajar anak-anak kita macam ni, jaga adab dengan guru, dengan itulah. open camera. Yang tu kita ajar. Kadang-kadang mungkin asbab guru dia reda, guru dia suka dengan dia, menyebabkan dia boleh faham benda tu. Memang kami, anak-anak memang tak terlepas dengan perangai masing-masing. Memang kita sakit kepala, sakit kadang-kadang jiwa tau mikir. Ada off camera, dia tutup muka dia pakai selimut. selimut. Dengan selimut. Itu Alamak, aku cakap ini bukan PDPR ni. Tu. Ini memang dah apa saya pun dah. sama macam puan apa tadi yang tanya saya dah tertinggal jadi nama dia. Saya pun sama juga macam mak-mak lain. Saya tanya mak-mak lain, macam mana PDPR? Stres tak? Sebab apa tahu? Kenapa kita tanya? Kita nak cari kesamaan. Aku sajakah di dalam dunia ni mak-mak yang kurang bertanggungjawab? Mak-mak yang streskan anak-anak PDPR? Tapi bila kita share benda tu, semua sama. Jadi benda tu bila sama, bila normal, kita kuranglah stres. Itulah sayang kita doa lah sebab COVID ni, girl vaccination dah okey. Anak-anak kita dapat bersekolah. Saya rasa macam dah dekat 2 tahun anak saya tak sekolah. Kadang-kadang orang tanya saya, anak kau dah jawab apa? Jap. Dah lupa dah jawab apa dah. Siap budak ni sekarang. Jadi kita haraplah keadaan semakin... Dia orang PDPR lah, cuma saya semakin okey lah. Ada orang nasihat dia kata kita tak payah stres sangat. Sebab benda ni kalau kita stres pun, keadaan pun memang dah stres. So anak-anak of course pun stres pun. Betul. So kita macam contoh saya nak ajari saya supaya tak stres. Contoh anak saya lepas subuh tidur balik. So kadang-kadang pukul 8 dah PDPR. Pukul 8 kejut contoh Husna. Tak bangun. Husna dah 20 kali kejut. Husna. Lama saya kata, Izzah belajar kurangkan stres. Redo. So biarlah dia tidur kejap. Bismillah. Dia tidur, betul. Saya nak niat saya, ya Allah bagi Husna belajar yang dia dah buat silap. Maksudnya dia belajar buat silap tu normal dan kena betulkan. So mungkin dia bangun pukul 9, kelas PDPR dah habis. So saya kejut, Husna, tadi awak tertinggal kelas tau. Pukul 8, nanti ni kelas next ni belajar betul-betul. Tadi awak dah ni kan? Umi dah maafkan. Macam tu je. Kita just create bonding yang cool-cool. Yang tak berapa nak stres lah dengan dalam keluarga kita. Ni pasal anak, sekejap sayang. Last sekali kalau saya nak share. Bahasa dia cantik tau. Sungguh banyak kurniaan Tuhan untuk manusia, tapi tiada kurniaan setanding keberjayaan anak-anak. Ni buku Ayyuhal Walad cakap. Dia Imam Al-Ghazali. Dia kisah buku ni, kenapa buku ni pendek je? Sikit sebab ini adalah surat yang ditulis Imam Al-Ghazali kepada seorang muridnya. Seorang murid dia yang sangat mencintai beliau. Imam Al-Ghazali kita panggil imam bagi beliau. Imam beliau, Al-Ghazali. Yang mencintai Imam Al-Ghazali meminta wahai dia panggil tok guru dia, saya tak tahulah. Saya cakap, wahai imam, boleh tak sampaikan kepadaku nasihat yang khusus untukku. So dia balas surat anak murid dia tu. Inilah dia balas. Walaupun banyak nasihat dia dalam buku Ihya Ulumuddin, tapi sebab anak murid dia menghargai nasihat dia panggil ni nasihat mahal. Yang untuk semua kita, bukan anak saja, ibu, guru, semua. Nanti dapatkanlah. Saya beruntunglah saya dapat buku ni kat Shopee, beli kat Shopee. So saya memang dia suka baca buku dan sekarang pun banyak juga kat yang kita belikan itu buku-buku tentang sunnah Rasulullah pun semua banyak sekarang.
berada kat Shopee lah. So antara investment paling bagus, walaupun kita dah dunia canggih digital macam mana pun, salah satu benda untuk nak trigger, nak bagi otak kita aktif adalah dengan membaca benda yang fizikal. Oh, abang kan ada beli satu yang Amazon tu kan, yang apa nama dia tu, yang macam tablet tu. Untuk membaca, sebab tu bateri dia tahan berbulan. Betul. Dia memang hitam putih je, tapi kita memang baca benda tu untuk macam topik-topik pasal marketing, sales, personal development. Even sebenarnya Mak Saleh banyak ambil benda-benda, unsur-unsur, ciri-ciri motivation dalam Islam mereka yang praktiskan banyak. Kita pula yang jadi macam kita ambil ilmu dia, serba ketinggalan. Tapi kita blend dengan ilmu akhirat lah, ilmu akhirat. Kalau tanya pengalaman saya pergi belajar kat US, mencabar. Baik nak bagi dia faham. Satu, saya bila pergi belajar kat US, saya memang tak kisahlah, saya pergi mana-mana saya memang akan duduk depan. Cabaran dia adalah satu, jet lag, sebab kita terbang lebih 24 jam. Jet lag satu hal lah, sebab kadang kat sana kita negatif 15 jam, kita kembali balik ke masa yang kita dah lalu. Kedua adalah cuaca yang sejuk sayang, memang kena pakai suit penuh, sejuk sangat. Yang ketiga, saya biasa akan kalau duduk, saya tengok mana tempat, okey, lelaki-lelaki saya duduk kat situ. Sebab diorang ni mana ada faham, lelaki ke perempuan, dia memang hug your friend, hug. Kita pula, come on, mana tahu, tak lagi nak cakap haram. Saya pernah tak terdipeluk. Haram. Pernah terdipeluk. Tak, kita seboleh-boleh kita elakkan gantan kalau kita cara nak prevent, kita buat macam ni. Kita cepat-cepat tunduk dan kita buat macam ni. Boleh elak, saya pernah tak terdipeluk. Najib. Dia hampir lah, tapi kita cepat-cepat preventkan soalan bahaya tu sayang. Saya bila jawab tu memang nanti sekejap kita boleh cek gaduh. Kita mengelakkan. Dan saya tanya soalan mengarut. Saya memang cuma mengelak, dan selalunya kalau saya duduk kat mana-mana pun, sebab saya dah perasan budaya tu semenjak daripada kita pergi Tony Robbins kat Singapore. So dia mana macam, your friend. Kita, okay. Masa tu kita memang masa tu ada kawan sebelah. Kita peluk dua orang je. Kan, semua lelaki lah. Jadi yang perempuan-perempuan ke apa, dia tak adalah nak peluk. Jadi kalau kat US tak ada kawan, kadang-kadang kita seorang kalau tak pergi dengan tim. Jadi kita sedaya upaya cari, okay, lelaki, okay, duduk kat tengah-tengah dia. Macam tu. Okay, kadang-kadang kita just terus dia kita dah nak habis, macam ni lah. Diorang nak tahu juga kita dengan anak-anak macam mana. Diorang pun stres tau. PDPR sampai 3 orang anak tadi ada terlepas. PDPR kami 4 orang anak. Memang stres, memang stres. Kena aturkan. Serius lah, dah macam apa dah. Kena aturkan, dan Bibi juga membantulah sebab dia tahu jadual dia. Saya buatkan jadual besar-besar tanpa kat peti ais. Bibi cek juga Bibi. Saya kadang-kadang memang terdapat pandang. Sometimes kita meeting dengan tim apa semua, terdapat pandang. Meeting dengan apa-apalah, macam-macam meeting lah sekarang. Ada Zoom apa-apa semua segala bagai kan. Ex-Mil saya sekolah menengah Munshi Ibrahim Labis sebelum pergi MRSM. Dia panggil Mil Smil. Ingatkan Smul. Saya jual kari pap. Saya hari-hari bawa baksa bakul merah 100 biji kari pap. Hari-hari. So siapa pernah sekolah dengan saya, dia nampak lah saya. Dia orang siap panggil saya apa? Budak si bakul merah. Betul. Apa bagi aku nama tu? Saya adalah jual sambal kacang, sambal tempe. Yang saya masak-masak tu semua, saya jual kat sekolah. Kan sebab saya lepas ni janji nak buat sambal tempe. Zero cost marketing mah. Tak ada bayar. Jadi kita yang beli tempe, goreng sampai kat orang, semula-mula kita buat apa saya? Kita tu tak kerti nak promosi, mana kerti marketing. Masa tu kau tak pandai. Dia buka depan member, Zaz, kau dapat kat mana ni? Kau nak ke? Aku buat lebih. Ataupun masa tu abang tak ni, abang cakap aku buatkan besok. Sebab saya tak nak ambil tak nak ambil risiko. Jadi saya buat pre-order. Kau ingat Shopee dengan Lazada ke buat pre-order? Saya dah buat lah dulu tahun 94. Shopee Lazada belajar daripada waktu kecil. Saya ambil pre-order. Kau nak apa-apa? Bagi nama. Kalau kau seorang je order, mana boleh aku nak masak? Saya cakap macam tu, mana boleh nak masak? Kenalah ada beberapa minimum MOQ. Minimum order quantity. Saya dah tahu dah masa dah jam 4 dari 5. Okey, kenalah ramai sikit order. Faizal siapa kalau dah ni, kalau dah ramai, okey barulah kita boleh ambil order. Barulah besok hantar, barulah untung. Tapi itulah masa saya kira dah jual-jual. Macam tak kaya-kaya. Bila nak jutawan ni? Jual teruk perangai daripada kecil nak jadi jutawan tau. Jual kacang 30 sen. Fikirlah bila nak kaya. Saya kahwin dengan suami saya. Sebab kita kan orang susah. Mana sebab saya tak pernah fikir nak jadi jutawan. Tak dalam fikir. Saya dulu fikir kan. Macam mustahil untung weh. Bila macam dengan sayang. Abang dah kira sayang. Pernah kira. Saya makbul di Tompang. Abang dah kena kira. Kena 4 kali meninggal hidup balik. Meninggal duduk balik. Kalau simpan duit baru jutawan. Kalau dulu punya fikir. Saya fikir macam
Lala mak yang buat PDPR. Wah, rajin mak buat logik. PDPR. Aduh, ya Allah, ya Tuhanku. Oh, tu Taklah. anak Cik Rahimah Tak, paling pandai dalam kita kelas. sama-sama pandai Memang lah, Faizal. orang saya paling pandai. Kak Umar ni pun sekarang ni pandai. Faizal, kau telah membuka pekong. Kak Umar ni pun sekarang Umar saya pandai. Tak bagi dia Umar saya tak memang dipandai kan? saya memang panggil dia ada wisdom, dia ada kebijaksanaan. Thank you sayang. Ni betul-betul ikhlas ni. Sebab ada kebijaksanaan. Sometimes ada juga kadang-kadang dia memandai-mandai pun ada. Tapi memang dia Dia pandai. dah kata. Tak, tapi memang Sayang ni. tak betul lah, saya memang pandai. Kadang-kadang memandai-mandai tu biasalah cabaran orang pandai. Tapi saya okey kan dia memandai-mandai. Okey, Saya memang memandai-mandai. Pandai, Best apa bijak. memandai-mandai. Kan dia kata tadi Faizal kata dia saudara lah. Orang Itulah. saya memang saya lebih kenal Anak saudara Cik dia. Zailun ke? Anak saya lebih kenal saudara dia. Kalau pak cik dia, makcik dia semua kontak saya tau. Anak Cik Zailun ke? Saya memang pegawai public relation. Sorry lah, nama Faizal. Kita memang ni. Kan, Si kita Ira, memang terima kasih banyak. Ramailah kata-kata si Ira sayang Kak Manet. Hidung. Seiring sejalan. Seiring sejalan. Semuka lah, semuka. Bila Se- gabungan muka. Terima kasih banyak korang. Okay. Bosku kat Keluang ke? Ya, kami di Keluang Johor Keluang. insya-Allah. Jangan bagi tahu alamat saya. Okay. Jangan alamat share location. Baru nak bagi tahu. Baiklah rumah. Rumah saya memang share location terus. Memang semua follower 1.3 juta dia ajak datang rumah jaya. Sekolah Hidayah besok exam dah jam 4 sayang. Anak kita dah jam 4. Oi, terima kasih bagi tahu. Nampak saya tak tahu pun. Exam. Exam dah jam 4. Terima kasih siapa tu. Dah jam 4 Husna. Husna. Dah jam 4 Allah, semalam. Husna hari ni aku kejar dia hari ni baca Semalam buku. birthday Husna. Terima kasih kepada yang ada bagi wish, Nampak? ucapan PDPR memang tak perasan. dalam Telegram. Saya lah orang yang saya rasa sama tak guru-guru ibu bapa Seri BP. Saya ni yang menganggap saya ni adalah antara ibu bapa yang kerap minta maaf kat cikgu-cikgu. Kadang saya WhatsApp ke Ustazah personal, Ustazah maafkan anak saya Ustazah. Saya rasa macam ya Allah, downnya anak aku ni ikut ke tidak sekolah ni. Cikgu marah tak ke anak aku dengan perangai. Saya tak salahkan anak saya tau. Saya salahkan saya dengan suami saya. Sebab kami sibuk sangat meeting, kadang-kadang cikgu saya meeting cikgu ni kelas saya dah terlepas ke cikgu macam tu. Betul? Ya Allah, itulah saya, itulah PDPR-nya. Itulah cabaran dia. Terima kasih bagi tahu. Nampak? Appreciate Kadang-kadang sangat. kawan-kawan pula kena bagi tahu ni. Thank you. Terima kasih banyak. Dan lagi ada soalan lagi. Saya buat live pagi ni. Last, kita pagi ni ada kita panjang sikit sebab nak jawab soalan ni. Best tak ada tajuk. Anda Panjang tanya, sikit. kami jawab. Sambil-sambil kita minum kopi pagi ni Kopi apa dia tanya? Alamak, kopi Cordyceps. Carilah apa-apa jenama yang ada tulis Cordyceps. Dia macam ni Speed yang mana kalau Piramli dulu dia kikirnya belakang periuk. Kau kikir je bang, Kak. Kau feeling kopi. Dah, letak gula, sejuk. Kau minum je bang. Buatkan sayang kejap lagi Dulu sayang. zaman Dia kita ada susah. kuali hitam tu sayang. Zaman Memang tak kita habis susah lagi macam bros. tu. Memang macam tu lah. Yang penting for feeling. Korang izinkan tak saya buat betul-betul lah sikit. Ah. Saya kikir sikit je. Saya bagi kat Feeling suami tu saya penting. minum. Tapi itulah kan sayang, kalau akan datang kita dah okey apa PKP dah apa semua raya boleh. InsyaAllah kita buat jamuan kat Dewan Keluang lah. Nak? Anda momentum Datang internet. tau. Kita buat rumah Kita terbuka. sukalah buat makan Anda ramai-ramai. momentumnya kita Dewan kat Keluang lah. Kat Kita rumah saya jumpa tak ramai-ramai. boleh. Sempit. Rumah tak boleh. Jadi kita buat Dewan Lagipun Keluang. nanti kacau jiran lah. Tapi kita buat anda macam corporate service lah. Tapi jiran-jiran Ada kita momentum baik internet. sayang. Saya tahu tak kalau Chen ni kan sebelah Memang rumah baik, Chen nama dia. Tapi kawasan Dia kita kalau tak dengar besar. kita tengah live ni, dia dah cakap dengan anak dia. Dia tahu saya tengah Uncle, Zoom auntie ke live. apa, Baik live tau. ke. Diam tu. Uncle lagi. Live. Sini Chen, sana Cakap, Chan. ya Tu jiran saya. Chen, Chai, Ada Chin. sebelah-sebelah cikgu Chin, Nora, Chai, Chen. Ian. Itulah. Semalam pun mana mampu semalam lah. pun alhamdulillah Semalam kita dapat round-round pergi apa Tanggungjawab bagi sosial. bubur lambuk sempena Kan orang 10 Muharram kita dah bagi semalam. anniversary kita sempena dengan Birthday. birthday-nya Husna, kita bagi orang makan lah. So team orderkan bubur lambuk. Semalam Dr. Azhar Nizam pun cakap terima kasih. Dia kata sedap buburnya. Doktor yang Alhamdulillah. membantu saya bersalin, operation. Kat belakang ni ramai dalam ni Dr. Nizam, doktor ada hospital. Semalam doktor depan tu membantah. Ada doktor yang keluar tu tak, baru nak hantar dia dah keluar. Bagus juga orang Ramai ramai duduk rumah ni. Sini doktor juga, Doktor Najib. Kita selalu juga hantar. Setiap tahun kita insya-Allah hantar, tapi kadang ada yang tak ada dekat rumah. Betul? Itulah. Betul. Ya, ada yang bagi kita star sampai 250 star dia bagi. Terima kasih banyak. Mana nak reading mas star ni boleh tukar. Tak pandai ya. Tukar nasi lemak boleh tak? Saya tak pandai. Kau bagi kita orang star ni kan 250 star ni saya pun tak tahu. Saya tahu starlight je. Kan star jam kan macam orang masa terrace star jam dulu. Kalau nak jumpa nantilah insya-Allah kita cuba buat makan-makan kat Dewan Keluang ke. Kalau itu nak buat dah habis itulah. PKP. Kalau you tanya
proses Janganlah sok potong. pemulihan COVID ni, pandemik ni, kalau ikut pada yang dunia pernah diuji dulu pada Spanish flu. Okay. Spanish flu tahun 20-an ke 30-an. Masa tu pun sama semua kedai tak boleh dine in, semua adalah hanya boleh untuk bungkus. Sama, apa keadaan kita sekarang, semua benda mesti kena pakai face mask. Benda ni pernah dialami ketika Spanish flu, bukan Spanish fly jangan terlajak. Janganlah, apa ada kataan tu ah. Okey, lepas tu proses masa tu mengambil masa 10 tahun. Masa tu dalam keadaan manusia bukanlah ada transport yang dahsyat sangat macam sekarang, ada kapal terbang, ada kereta, manusia mudah sampai ke mana dan mula merebakkan. Pun masa tu mengambil masa 10 tahun tau. Dia merebak dan mengorbankan berjutaan manusia lah. Juta sayang. Sama macam sekarang. Sekarang dah 4 juta. So sekarang paling-paling pun kalau kita nak recovery, kita memang kena letakkan tempoh masa 10 tahun tu. Jadi 10 tahun ni kita memang kena duduk dalam keadaan norma baru yang business mesti kena online. Nikmat kita ditarik. Kurangkan kontak luar. Kalau boleh dia business kat rumah lah. Kalau kat office memang kena jarak-jarakkan, kena pecah-pecah. Jangan dudukkan tim kita dalam satu ruang yang besar. Sewa banyak tempat. Sebab nanti dia akan merebak. Kalau boleh dia ada partition. Okay, kau grup ni je. Kau jangan jumpa grup B. Sebab kita tak tahu, macam ada kes yang seorang kena, rupanya seluruh family dia kena. Ni yang anak murid kita lah kan. Dan dia tak tahu benda tu berlaku. Kan? So itu benda yang kita kena expect lah akan berlaku sebenarnya. Okeylah saya buat penggulungan lah. Abang pun dah penat juga saya tinggal duduk penggulungan ni. Sama dengan saya teringat perkataan gunung. Kak Putri, semalam tak habis. Kak Putri, Pak Putri Maya Agustanti yang saya share semalam tu, dia ada cakap dengan saya tentang bina rumah di atas gunung. Saya ni, suami saya suka sangat nak bina. Ceritalah macam nanti diorang gunung banyak sayang. Suami saya cerita suami saya nak duduk kat atas gunung-gunung kan. So lepas tu Kak Putri dia pernah cakap dengan rumah dia atas gunung. Dia atas gunung di Bandung. Dia macam ni dia ada rumah atas tu Bestnya saya dulu saya dah lama tahu dia duduk atas gunung, saya nak pergi lah sebab nak tengok pemandangan Bandung. So Kak Putri cakap dengan saya, Kak Putri tengok rumah. So dia bawa lah tengok rumah dia. Rupa-rupanya kawasan rumah dia tu dah atas gunung. Besar pula tu. Dia beli, mak ayah dia beli, arwah mak dengan ayah dia beli dalam 1 ekar lebih. Ada rumah dia, ada rumah abang dia, ada rumah kakak dia, adik-beradik dia. Adik-beradik dia 4 orang. Semua rumah besar-besar. Saya rasa lagi besar dari banglo kami. Sebab rumah dia setingkat kan, so besar. Saya tanya dia, Kak Putri, best rumah atas gunung, pemandangan cantik. Dia kata, Iza, nanti korang boleh rujuk balik lah kalau ada fakta ni. Saya takut saya pun salah cakap, tapi ni yang Kak Putri cakap. Kak Putri cakap, dia kata, Iza, zaman Saidina Umar waktu berlaku wabak, Saidina Umar ada menyuruh penduduk waktu tu naik ke atas gunung untuk menghentikan wabak. Sebab wabak tidak menjangkiti kawasan yang tinggi, sebab orang kawasan tinggi kan jarang turun. Susah nak turun. So bila ada wabak, dia orang duduk atas tu. Tu mungkin kuarantin Kendiri lah namanya tu. Kuarantin Kendiri dekat atas gunung. So mungkin udara ke apa saya tak tahu yang tu. Saya pun tak sure. Kami berbual dengan Kak Putri pun waktu yang bekerja-kerja. Tapi lepas saya berbual dengan Kak Putri, satu orang cakap dengan suami saya, okeylah, selama ni saya tak nak. Saya suka rumah yang duduk bawah macam ni. Rumah yang ada ramai jiran. Saya suka orang ramai-ramai. Tapi saya cakap, tak apalah sayang, lepas ni be support. Saya nak beli rumah atas gunung mana, saya ikut je. Saya ada ATV kat rumah, ATV, motor. So naik saya petang-petang kadang, itulah semua sekarang tengah problem lah. So petang-petang saya nak pergi gunung, tengok ada rumah satu kat kereta kapal tu, betul-betul rumah dia atas gunung Lambak ni. Rumah tu. Lepas tu saya pergi panjat gunung belakang, saya tengok pemandangan keluar, masuk kebun-kebun. Tu benda aktiviti adventure yang saya buat lah petang. Kita ada 2 ATV. Dengan anak-anak kan? Anak-anak kita pun boleh bawa. Adik saya ada 1 ATV, ada 3 ATV, kita berjalan kawasan rumah ni je. Tu aktiviti macam berliburan dengan anak, cuma tu nanti nak kena hantar repair lah. Tak hidup lah pula. Okey, saya tadi dah kira penutup lah tadi. Kita rumah atas gunung. Okey, saya sambung lagi 3 jam abang ni ada ni. Tadi Faizal kata, tu abang dah ajak ni mandi. Ingat saya mandi dalam ni. Saya buat untuk anak-anak je. Saya tak boleh mandi sangat, saya tak boleh sejuk sangat. Okey korang. Anak-anak lah, anak-anak seronok kita ajar dia berenang. Thank you so much. Lebih 45 minit kita bersama-sama pagi ni. Terima kasih banyak. Korang lah, sebab korang yang bagi kita orang semangat kan. Korang masih lagi duduk dalam ni melayan kita orang tak apa-apa. Apa pun jaga diri sayang.
Itulah Kita insyaAllah. bahagia ke, happy ke, jaga diri. Apa-apa pun jaga diri sebab sekarang penyebaran dia dengan Delta variant dengan macam-macam. Besar. Lebih baik kita duduk senyap-senyap kejap. Walaupun dah dapat 1 dos ke 2. Kita orang baru first dose, second dose kita bulan depan sebab kita AstraZeneca. AZ. AstraZeneca, Gegar Bazar Gaza, Sehati Berdanta. Tu nak. Kalau orang tanya saya, kau ambil vaksin apa? AstraZeneca, Astro Gegar, Sehati Berdanta. Aku tak gerti dah nak sebut. Jadi untuk AZ kita punya lambat. Lambat, 2 Dia bulan. 2 bulan jarak dos 1 dan 2. Semalam saya jumpa dengan bagi bubur kat Karingan Surau kita. Okey, dia. Cik, kau dah 2 dos belum? Kalau ada kau dah datang surau. Tak ada bang, lambat lagi bang. Sebulan lagi bang saya nak kena tunggu ni bang. Tak boleh nak pergi surau. Nak nyelit-nyelit tu tak Mak boleh. bapak kita dah kan? Abah hari ni. Abah dah semalam, hari ni mak insya-Allah. Ini mak abang. Hari tu mak abang dah lepas. Mak saya dah. Mak saya dah, bapak mertua pun saya pun dah, alhamdulillah. Dan sama-samalah kita jaga duduk di rumah elok-elok kan, insya-Allah. Jangan lupa juga yang terima kasih pada yang join kelas-kelas kita tiap-tiap malam kita buat free itu. Thank you very much lah. Thank you. Pada anda yang terus belajar, bagus benda tu. Saya suka tengok anda punya semangat belajar dan terus buatlah, terus amalkan sama-sama. Itu sajalah daripada kami untuk pagi ini sarapan Minda Momentum tanpa tajuk yang khusus. Kita lebih pada nak menjawab soalan. Thank you very much. Terima kasih bagi Terima staff. kasih banyak. Bye Thank you Faizal, bagi staff. Faizal. Bye Zaki, Bye Cikgu Zaki. semualah. Thank you. Siapa lagi tu? Bye. Hidayah, Suhaimi, Julaila, Dola, semua. Bye, Thank bye you. ibu bapa Sri BP. Terima kasih banyak. Yang ambil pizza ke apa benda kan. Thank you. Terima Faizal, kasih. Faizal bagus, Faizal. Semua baguslah insya-Allah. Amin. Sehati Berdansa, Gegar Vaganza. Apa lagi yang macam-macam lah. Banyaklah, kalau kat China ada 7. China. Okey. Bye. Tinggal ambil handphone kita. Itu saja. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.